Assalamualaikum. Uh, where is this? Okay. Sekejap Okay. Assalamualaikum and hi to all. Okay, ada beberapa orang yang buat diet keto and Atkins. Dia selalu tanya, boleh tak guna GC+? Yes, boleh. Malah sangat-sangat dialukan. Okay, kenapa saya kata sangat-sangat dialukan? Adalah kerana badan kita perlukan karbohidrat yang cukup. So kepada yang cut karbo atau yang tolak karbo sama sekali, you need to know apa sebenarnya yang berlaku pada badan kalau badan tak dapat cukup karbohidrat. So selalunya karbohidrat ni adalah kumpulan makanan yang mula-mula sekali kita nak tolak atau kita nak kurangkan daripada diet kalau kita nak kurus. However, ramai yang terlupa atau maybe tak tahu betapa pentingnya karbohidrat dalam carry out many functions and processes in the body. Dalam pengajian sains makanan dan nutrisi ada istilah yang dinamakan RDA, iaitu Recommended Dietary Allowance. RDA ni adalah purata tahap pengambilan harian yang diperlukan untuk memenuhi keperluan nutrien orang yang sihat. So untuk karbohidrat, RDA ni adalah 130 gram karbohidrat sehari, iaitu bersamaan dengan 500 kalori. So maknanya satu hari badan perlukan 500 kalori karbohidrat. Kalau kita bagi contoh nasi putih, 100 gram nasi putih yang dah dimasak ada kira-kira 145 kalori. So 100 gram beras yang dimasak adalah bersamaan dengan setengah cawan. Bila beras tu dah jadi nasi putih, daripada 100 gram beras tadi, dia akan bertukar menjadi 300 gram nasi yang bersamaan hidangan 2 orang. So tadi saya cakap 100 gram bersamaan 145 kalori kan. So jadi maknanya untuk mendapatkan 500 kalori karbohidrat sehari, kita memerlukan lebih kurang 7 hidangan nasi sehari. Ini kalau kita tak makan makanan lain lah. Okay? So maksudnya kat sini badan memerlukan karbohidrat yang banyak, sebanyak tu 7 hidangan nasi. Banyak lah tu. So bukan kalori tau, tapi karbohidrat alone saja badan perlukan 500 kalori. So cutting that many calories from your diet atau menggantikannya dengan makanan lain seperti protein atau lemak somehow akan bawa perubahan dalam dan di luar badan. So perubahan macam mana? Okey, kita tahu mengurangkan karbohidrat boleh menyebabkan menyebabkan berat badan menurun. Tapi dalam masa yang sama menyebabkan rasa lapar. Lepas tu tahap tenaga pun menurun. So otak kita ni bergantung kepada karbohidrat sebagai bahan tenaga utama. Otak lebih suka karbohidrat berbanding makronutrien lain. So bila kita tak makan karbohidrat, otak kekurangan sumber tenaga lah. Sel otak kita ni sebenarnya berfungsi dengan sangat baik bila kita gunakan karbohidrat sebagai tenaga. Jadi kalau kita tak makan karbohidrat, fungsi otak ni boleh terjejas secara drastik. Itu yang kadang-kadang bila kita tak makan nasi ataupun kita tak sahur, kita masa puasa kan, kita kurang makan karbohidrat, otak kita dapat brain fog, kitaran tidur kita terjejas, mood lari, selera makan pun jadi haywire, nak makan manis, nak makan makanan berlemak, sebab badan tak cukup nutrien yang diperlukan, otak tak dapat nutrien yang diperlukan. Jadi kita nak berfikir tu dah tak boleh. So kita makan mengikut emosi. So semua tu berlaku sebab serotonin yang dihasilkan oleh otak kurang dirembeskan ke dalam badan. So bila badan kehabisan karbohidrat sebagai tenaga, badan dia nak cari sumber tenaga lain. So dia masuk dalam satu proses namakan proses ketosis. So ketosis ni adalah proses di mana badan menukarkan lemak kepada keton. Keton ni pula
yang akan jadi sumber tenaga baru untuk badan bila karbohidrat tak cukup. Ketosis dari segi teori boleh membantu membakar lemak, itu dari segi teori. Walaupun kedengaran macam ideal, tapi mengambil ketosis menyebabkan darah jadi berasid. So orang yang ada kencing manis mesti be careful lah kalau nak cuba diet keto atau diet rendah karbohidrat yang lain. Lagi satu, pengeluaran hormon pun terjejas bila kita tak makan karbohidrat atau intake karbohidrat tak cukup. Salah satu hormon yang penting dalam mengawal metabolisme badan kita is hormon thyroid. So hormon ni juga penting untuk blood glucose management. Satu lagi yang akan terganggu ialah tindak balas hormon kortisol. Kortisol ni penting kalau nak kuruskan badan. Kortisol ni adalah hormon stres. Hormon ni dikeluarkan sebagai tindak balas kepada tekanan yang kita alami. So bila kortisol meningkat, berat badan bertambah dengan cepat. So tekanan darah naik, boleh dapat risiko kemurungan, anxiety juga lebih tinggi. So bila hormon kortisol meningkat, hormon yang membina otot akan menurun. So that explains why bila kita stres, badan susah nak turun. It all started with lack of carbohydrates. So macam mana GC Plus come into the picture? Okay, macam saya pernah explain banyak kali dah, GC Plus ada bahan aktif yang stimulate badan menghasilkan serotonin. So serotonin ni akan mengawal mood menjadi lebih baik. Bermakna ia mengawal hormon kortisol tadi. Okay, bila hormon kortisol in control, stres berkurang dan mood pun jadi lebih baik. Mood yang baik mengurangkan rasa nak mengunyah 24 jam. Di samping tu, bila kortisol low, badan start develop muscle. So bukanlah muscle yang bertambah, yang berketul-ketul tu, tapi muscle yang muscle mass tu bertambah. So bila muscle bertambah, lemak akan slowly dibakar. So diet Atkins dan diet keto yang cut carbs yang agak ekstrim, actually ia tak mematuhi RDA, recommended dietary allowance untuk karbohidrat. Tapi kalau nak teruskanlah, because it's your choice. Tapi if you need to stimulate serotonin dalam badan to help fungsi badan diurus dengan lebih baik, yes, you boleh guna GC Plus, tak ada masalah.